Saya steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kata aku tu. Cakap dia. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Mujurlah tak bagi dia masa lama benar bercakap. Tak pernah lagi pengacara suruh orang perempuan advantage lagi ni. Sebab tak nampak telinga besar. Membesarkan telinga. Terima kasih juga diucapkan yang berbahagia Tuan TS Haji Hasrul Nizam bin Syari selaku pengarah Lembaga Urus Air Selangor Luas. Seterusnya juga pengurusi Kelab Sukan dan Kebajikan Luas. Terima kasih banyak atas idea dan inisiatif untuk menjemput saya. Tak muak-muak panggil saya kan. Terima kasih banyak lah. Alhamdulillah. Cuma kali ni saya nampak dia punya semangat baru muka masing-masing semenjak ada pengarah baru ni. Wah, cara tu kan, mak lah, cara tu kan, mak. Jadi itu penting tu, semangat baru, aspirasi baru kan. Dan kita bersyukur sebab apa-apa pun kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah dulu. Sebab segala-galanya bermula daripada apa yang Allah bagi kat kita. Contohnya macam pagi ni kan, pagi ni kita dapat bersama-sama lagi. Ada orang memang nak datang pada pagi tadi dah setting, anak lah domam, tak payah datang. Contoh kan? Jadi semua dari Allah. Jadi bila Allah Ta'ala takdirkan, izinkan kita bertemu, cuma tinggal lagi saya nampak semua orang yalah kan, dah makin lebar kan. Al-maklum lah itu kan work from home. Sukan yang paling popular sekali hari itu adalah membadak katil-katil. Bukan berlari, bukannya berbasikal lah kan. Berbaring sambil makan, sambil tengok TV, itu kombinasi yang sangat tak sihat yang menyebabkan badan kita jadi apa yang berlaku pada hari ini. Tapi jangan disesali apa yang telah kita kerjakan. Apa yang telah kita makan, itulah hasilnya kan. Jadi mulai hari ini berazamlah kita untuk mengembalikan kesihatan badan kita. Sebab apa? COVID-19 banyak mengajar kita. Ya? Oh ya, orang sini tak faham COVID-19, COVID-19. Kan dia kalau ada mana dia baru faham. Dia COVID-19 tak faham, COVID-19 faham kan. COVID ni mengajar kita apa? Pertama, mengajar kita betapa tak kira siapa sekalipun, pangkat kita tinggi, besar, kecil, semuanya penting antara satu dengan yang lain. Penting. Malahan seorang tak pakai mask, pakai mask kata. Jangan rapat-rapat sangat kata kan. Semua penting. Sebab apa? Seorang kena merisaukan semua orang. Dia kontak rapat, dia siapa? Semua nak tanya kan. Dan Alhamdulillah, sekarang ni kalau polis cek phone kita, memang banyak keraguan pada kita. Selalu kita bermalam kat restoran, bermalam dekat tempat-tempat ni. Sekarang aku tak ada ceramah petang kan, memang aku bermalam kat luas ni. Check in rajin, check out jarang. Kan? Itulah kena buatlah satu sistem baru. Dia kena letak semua peniaga, semua restoran kena letak kat pintu. Jangan lupa check out. Abang letak macam tu. Kan? Kena buat macam tu kan. Saya panjang bermalam. Golak pengarah kesihatan negeri tu cakap dengan dia. Panjang bermalam kat luar kan. Tak, maksud saya tu kepentingan satu dengan yang lain. Dan begitu juga kita tengok. Masa tu lah pentingnya kesihatan. Sebab kita tengok wabak COVID-19 sebelum ada Omicron lah apa benda lah ni kan. Yang wabak COVID-19 yang awal dulu pun dah cukup menakutkan. Yang mana yang tertewas kebanyakannya adalah siapa yang dalam badan ni memang sedia dah ada penyakit. Itu kebanyakan yang tak boleh survive. Jadi itulah pentingnya kita menjaga kesihatan diri kita. Dan itu adalah sebagai asas mula untuk membawa kepada segala keharmonian yang kita nak kejar, termasuklah keharmonian di meja pejabat.
Kan ibrah sebagai penyawat awam. Itu sebab kita tengok ibrah ni adalah pengajaran. Itu sebabnya Allah Ta'ala selalu sebut dalam Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tak ada akal, tak boleh fikir ke, kan? Yang kita marah tentang peraturan-peraturan yang manusia buat, tapi kita tak pandang hikmah, ibrah di sebalik peraturan yang ada. Kenapalah buat Roblox macam ni, menyusahkan orang, kita marah dulu. Pengajaran tu. Masa itulah pengajaran juga kita nampak betapa teruk perangai orang ni dalam nak melanggar undang-undang ni. Sanggup menyuruh balik kotak-kotak barang. Sanggup dia ikut jalan lorong tikui. Dan masa tu ada juga polis buat Roblox kat lorong tikui tu. Masa tu tak sampai tahap tu. Sedangkan benda tu memang Nabi dah ajar. Nabi bagi tahu apabila berlaku sesuatu wabak, janganlah kamu meninggalkan kawasan wabak ataupun pergi ke kawasan wabak. Nabi dah pesan. Jadi mana buat Roblox tu dah ikut dah apa Nabi suruh tu. Kita yang tak nak ikut. Lepas tu macam-macam lah. Saya pun tak faham sebenarnya dengan sistem sekarang ni. Kan? Saya tak faham. Mula-mula PKP. Lepas tu PKPB. Ada PKPD. Lepas tu lockdown. Aku tahu lockdown ni parah ni. Lepas lockdown tu adalah PKPD. Aku tak tahu mana satu lagi tahu. PKPD ke lockdown? Patut lockdown lah kan. Macam tu lah. Dah lah tu lockdown. Lockdown apa kau nak bagi tahap lockdown kau bagilah kan. Janganlah kau reverse lah balik. Walaupun lockdown tapi dia selalu kita letak kata PKPD. Mana lagi teruk ni lockdown ke PKPD? Kan macam tu lah. Tapi macam-macam sudah dia jadi PPN. Program pemulihan kan. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Woi, kita dah fasa 4 dia kata kan. Kau ingat dah selesai fasa 4 tu. Kita sekarang menuju pada endemik. Belum lagi sampai ke situ. Dan untuk makluman semua, berita terkini yang saya dapat, ada harapan tahun depan tetap beraya ke rumah sendiri. Ini cerita betul. Golak-golak ni saya dapat maklumat ni baru saya ceramah di beberapa negeri, di Perak, di Penang. Ada beberapa tempat daerah memang dah sekarang ni menunjukkan, tanyalah, bilik ICU daripada 2 bilik dah jadi 7 bilik. Ini cerita betul. Tapi itulah, heran kan? Janganlah halang kami jumpa mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami. Apalah pergi Langkawi lah. Semua mak ayah kau kat Langkawi. Tengok Allah turunkan pengajaran. Siakap jadi mahal. Dak ni. Saya tak cakap kedai mana tau. Ni contoh. Betul tak? Kek Kuala Langat Banting sama ramai yang orang pergi mandi laut. Macam mana kau nak mandi? Kek laut tu orang ni. Macam mana kau nak mandi je cakap? Tak apa perangai pun tak tahulah. Itulah dia. Ibrah. Banyak kita tengok perangai manusia. Waktu PKP tu kan, semua orang pergi beli barang. Kan beratur panjang. Tak kira lah kau siapa. Kau TS tak TS? Sorry. Tuan, saya memang nyantuk gurau kan, gurau. Samsul debat pun sama. Samsul debat belakang. Beratur belakang. Tak laku ni cakap betul. Kau ingat apa? Ingat kayangan. Ni kayangan. Tak ada. Kita orang pun kena beratur tu. Dah beratur panjang, tak apalah, sabar. Kita cakap sabar semua, kita cakap belakang sabar. Yang beratur kat pasar raya. Masuk dalam barang Nabi. Tuan tak ada, ni tak ada. Ingat tak? Itu keadaan dia. Kan? Lepas tu dah boleh pergi berdua. Lepas tu dah boleh lah tambah orang belakang kan. Bayangkan satu keadaan yang tak pernah kita bayangkan. Ada orang ada kereta besar, rumah besar, bibik semua ada. Tapi bibik tu bukan bibik Indonesia ada. Dia ada orang gaji yang datang hari-hari. Tiba-tiba dia tanya, tak ada kebantuan untuk kami. Sebab apa? Sebab dia memang suami dia terkandas kat luar negara. Kereta besar, rumah besar, makanan tak ada. Biasa yang masaknya orang gaji. Orang gaji tak boleh datang. Bayangkan. Keadaan tak boleh nak cakap dah masa tu. Kau ada kereta besar pun kau tak boleh menayang. Sebab bersungkup kat rumah. Kenapa bersunggup? Sebab moratorium nak habis. Nak ni realiti. Ini realiti. Mana pergi kehebatan dunia yang kita sebut-sebut selama ni? Tak ada. Akhirnya kita semua sama. Sama-sama kena beratur, sama-sama kena ini dan ujian ni memberi pengajaran kepada kita. Itu sebabnya bila duduk di dalam bilik ni, macam saya pernah cakap dulu,
Satu benda yang kita kena faham, syukurlah maknanya kita ada kerja. Kita ada kerja, yang duduk dalam ni kita ada kerja. Walau tahu macam mana itu pun tak ada siapa yang kena buang. Tak ada siapa, melainkan kau minta kena buang. Kau tak buat kerja, kau saja ni, kau sendiri yang minta. Itu lain. Ni sekarang kebanyakan kita masih lagi gaji jalan. Kau kena potong gaji gitu. Jawab, kena potong gaji tak? Tak. Kan Tuan TS kita nak tahu. Kan jangan main-main. Tapi saya dah jumpa ramai pegawai. Tapi Tuan TS Hasrul Nizam ni antara yang terbaik saya pernah jumpa. Kau nak cover balik kan? Tak, betul. Jadi maknanya kita masih ada kerja. Kita duduk dalam dewan ni kita bersyukur kan? Bersyukur sebab hari ni dah tentu-tentu sampai tengah hari tak payah kerja sebab dengar ceramah kan? Aduh yang tepuk tangan tuan-tuan nampak tu. Cakap apa? Maknanya betul tak saya kata. Jadi sebenarnya pengajaran ni sangat besar. Dan begitu juga bila selain pada kesihatan, kita tengok tak kira siapa. Tak kira pangkat kita kecil besar, kita saling memerlukan untuk sama-sama nak turunkan kes. Memang sekarang ni kes kita memang 4-5 ribu kan. Oh dah okey dah 4 ribu. Siapa kata okey? Itulah orang Malaysia ni perangai dia. Oh 4 ribu alhamdulillah. Dia boleh senyum. Saya member-member dekat Melbourne tu sebulan sebelum puasa tahun ni. Puasa sebulan sebelum. Saya tanya macam mana kes dekat Melbourne kak? Weh, kita orang gempar baru-baru ni. Tiba-tiba ada 13 kes baru. 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. Saya nak jawab apa? Saya jawablah kita orang 5-6 ribu okey je. Nampak tak bezanya kita? Dan satu soalan yang paling saya tak boleh tahan, dia tanya saya, Malaysia okey kan? Lockdown boleh keluar-keluar lagi kan? Tu ayat dia. Sebenarnya tak ada istilah tau. Kayangan tak kayangan. Kalau lockdown, semua duduk rumah. Tutup. Biar dia 2 minggu. Biar ekonomi turun 2 minggu. Tak apalah. 2 minggu. Tapi lepas tu impact lagi bagus. Bunyi apa tu? Oh jangan. Aku ingat bisikan kat kepala aku ni. Jangan baik-baik macam tu. Hara aku jangan main-main. Jadi, makna kata kalau kita tengok keadaan dia, biar ada 2 minggu tu kita semua duduk rumah. Dah tahu, contoh bagi masa 3 hari ni kita akan lockdown, full lockdown. Apa surat pun tak boleh. Faham tak? Jadi mana duduk kat rumah. Jadi makna kata pada ketika itu baru kita nampak penurunan tu ketara. Kita duduk rumah, orang tu keluar. Macam mana? Kan? Tu pengajaran jugalah. Sebab saya tak kisah orang nak ambil petikan ceramah saya ni bagi ke orang tertentu, bagilah. Tapi ni teguran secara ikhlas. Kan? Sebab kita nak yang terbaik. Jadi, sebenarnya dalam bila kita menyebut tentang keharmonian. Keharmonian di meja pejabat, maknanya kita nak kembali bekerja. Kembali bekerja dengan keadaan kena setting juga, bersedia. Mungkin juga akan bekerja dari rumah lagi. Sebab ada tempat-tempat tertentu di sekolah baru-baru ni ada 66 pelajar kena. Kemudian sekolah ni pun, tu saya pun kadang kesian. Kementerian ni kejap-kejap nak buka sekolah, buka lah betul-betul. Nak tutup betul-betul. Ni buka seminggu sekolah, seminggu tak. Seminggu sekolah, seminggu tak. Kesian mak bapak ni, anak ramai. Ni kau minggu ni tak sekolah. Ni sekolah. Pening balon sama siapa nak jaga kan? Ya, yang paling teruk cikgu. Kesian cikgu. Cikgu tu dua-dua kena adab. PDPR kena adab, mengajar fizikal pun kena adab. Mak bapak semua bising. Sekolah ni bila nak buka ni, tutup aja sekolah. Buka lah cepat. Bila buka, kenapa buka? Kes lagi tinggi. Kau nak apa pun aku tak tahu. Sekolah tutup kau marah, sekolah buka kau marah kan. Tapi pada saya nak buka betul-betul. Buka semua. Kalau nak tutup dulu. Kalau rasa tak selamat, jangan buka dulu. Nak buka semua. Mana boleh ustaz, penyerakan tak ada. Kau pasanglah Cik Amin macam kat parlimen tu. Pasang dinding budak-budak tu. Betul tak? Biar dia tahu. Jadi cikgu-cikgu pun dekat depan pun rasa selamat, anak-anak pun rasa selamat. Kan tu lah. Macam tu je. Tapi dekat sini semua dah ambil vaksin kan. Siapa yang tak ada tu berhenti lah. Payah lah. Banyak macam tu.
Bukan marah orang yang anti vaksin kat aku kan. Macam mana? Marahlah. Aku cakap je. Aku ikut apa ulama' cakap. Sebenarnya. Kan? Kadang buat hal tu orang bergaduh pasal tu. Ustaz tak takut ke Ustaz jadi tikus makmal? Dan orang kau butuh ke apa? Kan? Macam tu. Sebenarnya dalam mengharmoni ni kembali pada tempat kerja, kita kena letak setting kita yang baru. Dalam norma baru kita kena bekerja dalam keadaan suasana yang lebih selamat. Lebih selamat, lebih bersih kan. Saya ni memang dah standby dah. Sekarang saya pakai lah. Tapi saya fikir kesian korang kan tak pernah tengok. Dah lama tak tengok kan. So aku tunjuklah muka aku tapi yang lain pakai. Okey lah. Kan. Tapi seronok aku tengok dah dekat dalam live dah kan. Bendera Malaysia, bendera Selangor. Aku rasa macam aku buat pengumuman rasmi. Kan seronok kan. Betul, bukan senang nampak suasana macam ni. Kan. Jadi dengan ini saya sabdulah kira kan. Tapi itu dia. Kita ni jangan bila dapat peluang ni Tuhan bagi kita peluang. Ada sahabat-sahabat kita tengok keunikan ibrah kita tengok apa lagi dalam COVID-19 tu. Ada orang yang tiba-tiba paras oksigen dia rendah, dia ditidurkan. Dan ada yang ditidurkan tu dengan keadaan ceria, dia masih tak adalah teruk sangat. Tapi bila ditidurkan, dia tak bangun dah. Ada yang tengok tahap oksigennya rendah sangat. Waduh, rasa tak ada dah ni. Tapi dia hidup lagi. Ada. Jadi mana kata nak beritahu apa? Tuhan nak ajar kita, mati bukan sebab apa yang kita rasa. Bukan sebab logik kita. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Nak pula sekarang lagi tak boleh agak sebab apa? Orang demam-demam sikit dia tak pergi klinik, dia dah tak risau COVID dah, dia ambil Panadol, dah sudah. Itu je. Dulu risau. Tu ambil kan nak test kit itu try dulu tengok okey tak, swab macam-macam. Nak pastikan alhamdulillah tak ada apa-apa. Sekarang tak ada dah, orang dah rasa selesa. Itu penyakit orang Malaysia. Selesa, lepas tu nuduh orang bukan. Tu macam-macam. Kan? Vaksin ni jangan cakap lah. Orang tuduh macam ni kan. Saya senang kan tuan. Majlis fatwa cakap macam tu, saya ikut lah. Kau salah, dia lah tanggung. Kenapa poning-poning kepala apa? Dah mufti wilayah pun, mufti-mufti semua cakap. Semua mufti sebut. Hukum mengambil vaksin ni harus dan wajib. Kan? Harus. Sebab tak mengandungi benda-benda yang haram. Yang kau membabikan vaksin tu kenapa? Saya tanya sahabat saya, Datuk Dr. Izzah Harip, macam mana bang? Aku dah tengok dah ni. Dia kata siap dia dapat penerangan daripada doktor atau apa semua. Kita tengok bahan-bahan ni apa benda semua tu sebab kita berani cakap benda tu harus dan wajib pula sebabkan maslahah ni. Sebab kita wajib nak jaga kepentingan orang ramai. Setakat 1-2 kes orang yang meninggal dunia sebab ambil vaksin. Dah ajal dia. Siapa cakap ambil vaksin tu jadi kobal? Siapa cakap? Tak ada siapa cakap. Dia vaksin ni sebenarnya dia adalah merupakan antigen untuk tambah dalam badan kita untuk tingkatkan imuniti daya tahan melawan penyakit. Macam doktor cakap. Kan nak tingkatkan daya tahan melawan penyakit, nak bagi tambah daya tahan sahaja. Dia bukan jadikan kita kebal. Tapi kalau kita tak ambil, dia lebih kurang macam analogi nak bagi faham. Kereta yang ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Kereta yang ada airbag tu sampai 5, depan, belakang. Jangan cakap bonnet pun dia letak airbag, tak tahu besar. Lepas itu, satu kereta lagi, kancil 660. Yang dia dah buat, dah cantik, dia dah make up, tukar sport rim, tapi airbag tak ada. Tapi bila aksiden, kita punya pengamatan, kalau aksiden, bahaya kancil ni. Betul tak? Tapi, adakah yang pakai airbag ni, dah ada 5 airbag, dia tak aksiden? Dia boleh aksiden juga kan? Dia boleh aksiden. Cuma mungkin tahap kecederaan dia tu kurang sebab ada airbag. Cuma kalau ini lunggah tu trailer berapa boleh tayar. Kan? Tapi tak tahu juga. Ingat tak kisah yang baru yang kita tengok yang viral, yang lori yang dia lunggah ke traffic light tu, habis semua kereta sampai ke depan kan? Keluar Cina tu keluar contoh-contoh dia pandang kan? Hidup dia lagi, betul tak? Maknanya tentang ajal maut tak rapiklah kita nak mendahului kuasa Allah. Ya, kita ni nak berdamai ni pada orang yang tak ambil vaksin. Dia kata apa? Betul lah kami tak dipaksa ambil vaksin. Tapi kami tak boleh dine in, kami tak boleh itu, kami tak boleh tanah negeri. Ini super macam paksa juga. Dia kata tu. Sebenarnya kau kena faham. Orang yang tak ambil vaksin ada hak dia. Orang yang dah ambil vaksin
Ada hak kami. Seorang nak ambil vaksin, tak rela orang tak vaksin dekat dengan kami. So kau nak kata apa? Betul tak? So kita kena jaga. Itu saja. Lagi satu apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum, kan? Dah disebut dah. Taat pada Allah, pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin kita dah perintahkan suruh kita ambil vaksin. Kau ambil. Kau tak nak ambil pun tak apa. Tapi syarat dia kalau kau tak ambil, kau tak boleh itu, kau tak boleh ni, tak boleh ni. Fikirlah sendiri. Itu saja. Kan? Jangan poning-poning kepala. Kau tak nak ambil, duduk dalam gua. Gua tak boleh sebut sekarang ni. Ramai orang sensitif, kan? Kan, tak apalah. Kita kena reda lah, kan? Kita harapkan ada keajaiban lah dalam 2-3 minggu ni. Kan? Tak tahu lah. Saya tak cakap apa-apa. Macam tu lah. Jadi, gua-gua jangan sebut. Dia kata, gua-gua jangan sebut. Itulah saya cakap tadi dengan Ustaz Nazrin. Saya kata, yang buat video saya tu, yang Liverpool tu, yang buat video tu adalah penyokong MU. Tu saya kena beritahu. Saya bukan nak melagu-lagukan, tapi itulah hakikat dia. Sebab budak editor saya pun semua budak MU. Tapi apa idea kau? Buat macam ni, buat macam ni. Dia bagi idea tu. Saya tak bersalah dalam hal ni. Saya hanya melakonkan, kan kata tadi pelakon terhebat, kan? Saya melakonkan saja. Jadi tak payahlah kau cik hati. Itu biasalah, menang kalah tu adat, ya. Kau dah terima. Ya. Semua orang, tapi saya tak sebut mana-mana tim pun. Macam itulah, kan? Okey, macam ni. Jadi kita balik semula cerita pada Ibrah tadi. Dan bila cerita dalam bab pengajaran ni, yang pertama sekali dalam hidup kita nak setting baru. Setting baru, norma baru. Apa yang kena ada? Kita kena positif. Kita kena positif. Jangan kita sentiasa negatif. Dan benda ni sebenarnya diajar dalam Islam. Diajar dalam Islam. Yang Nabi kata, sesungguhnya dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka yang baik-baik. Kalau kita hidup, ini apalah, inilah, ni apalah ni. Macam vaksin tadi lah, ambil ni matilah, ambil ni apa, jangan. Cakap baik, kebanyakan. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin kita ambil langkah proaktif. Dia yang injek diri dia dulu. Kan? Dia terima suntikan tu dulu, kan? Jadi pada kita lah. Tak kisahlah apa AstraZeneca ke, Sinovac ke, Pfizer ke. Tapi siapa yang nak pergi umrah, siapa yang ambil Sinovac, memang wajib kena ambil satu lagi. Kena ambil booster. Siapa nak pergi umrah, dah boleh pergi umrah. Alhamdulillah. Hari tu berapa ramai cakap, tak boleh pergi dah, itulah dulu boleh pergi tak nak pergi. Itu kan. Yang ni dah ada peluang boleh pergi, pergilah. Siapa nak pergi dengan saya, insya-Allah bulan 3 tahun depan. Ini bukan promote, lebih kurang. Jadi makna kata bulan 3 depan cuti sekolah. Kan? Tapi betul, ramai yang cakap. Ada yang cakap tu, Ustaz, saya tu menyesal sangat. Kenapa pula? Saya itu patut boleh pergi, saya tak nak pergi, kan? Dah elok dah mak ayah saya ajak pergi, saya kata saya nak fokus pada kerja lah, inilah, saya ingat saya nak pergi. Kemudian rupanya tak boleh pergi, Ustaz. Adakah Allah ampunkan dosa saya? Adalah hikmahnya tu. InsyaAllah ada peluang pergilah lepas ni. InsyaAllah ada tu. Dia kata, doakan saya, ya, dia katanya tu. Jadi sebenarnya memang itulah dia. Terlalu banyak pengajaran sebenarnya. Sikap, perangai, dan pengajaran yang paling besar juga saya tengok nombor satu sekali adalah bab tabungan, simpanan. Semua orang kena ada simpanan. Lepas tu jangan terlampau terpesona dengan pelaburan-pelaburan skim cepat kaya ni. Tuan-tuan ada tengok kan gambar letak muka saya, letak muka Amin Idris harian tu. Pelaburan yang paling rendah risiko seawal. Dalam apa? Labur 800, dapat 8,000 dalam tempoh 3 hari. Gila betul. Jangan percaya, ya. Dia ambil gambar semua ustaz ni. Ustaz-ustazah ni semua buka dia ambil. Buka-buka yang poster macam gambar yang luas buat ni macam tu kan. Gambar dia ambil lah. Dia edit benda tu. Dia letak pelaburan patuh syariah. Hati-hati. Jangan senang-senang masuk tu. Dia sebenarnya nak bagi tahu kalau nak masuk pelaburan yang macam itu, cek dulu dia ada tak sijil Suruhanjaya Security Malaysia. Kena cek dulu. Macam tu juga dengan umrah ni. Umrah ni yang terbaru syarat dia flyers yang makluman umrah mesti disertakan nombor kelulusan daripada Kementerian Pelancongan. Mesti, wajib. Ingat tu. Dan paling rendah sekarang ni yang ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan adalah 6990 dan ke atas. Maknanya 7,000 ke atas okey. Hati-hati. Tak kisahlah nak pergi dengan travel mana pun, tak kisah, pergilah, tapi pastikan 7,000 ke atas.
Itu kos dia. Tu sebab ada syarikat, ada 2-3 syarikat itu ditarik lesen dia sebab dia pergi keluarkan flyers sebelum yang dibenarkan. Dia bulan 7, bulan 6 dia dah keluar flyers lah. Dibatalkan lesen dia gitu. Tu sebabnya tengok. Yang syarikat saya tu namanya Michaela Travel and Tours. Michaela tu dekat Shah Alam. Saya tahulah. Yang Michaela Travel and Tours tu dia adalah syarikat yang keempat mendapat kelulusan dari Kementerian Pelancongan. So, tak kisah. Macam saya kata tadi, hati-hati. Sekarang ni banyak sangat orang ambil kesempatan. Nak pula online ni. Aduh, kita hidup kita online. Semua ambil kesempatan. Termasuklah yang bekerja. Bos suruh on kamera, dia tak on kamera, dia tutup. Kan? Dengar, dia kata kan. Ya. Tengah-tengah live tu, dia poluk lelaki Rindu kat abang punya. Tak tutup mic pula tu. Umur lah tu kan, jaga kan. Anak-anak kita marah tak on kamera kan. Nanti kalau orang nampak kita tak on kamera, tengok apa, cikgu nampak, cikgu marah, kita pun marah anak kita. Kenapa tak buka kamera ni Juliani? Contoh kan. Contoh lah kan. Bukan nama sebenar. Kenapa tak on kamera ni? On lah kamera. Contoh kan. Kita marah anak kita. Tapi rupanya kita pun sama kan. Macam tu lah. Macam saya lah ceramah online tu. On kamera, kau on kamera sekarang. Kalau tidak, aku tutup kamera. Saya pun ceramah tutup kamera. Lepas tu semua on. Baru kau tak tahu betapa azabnya ceramah tak nampak orang. Ini kira-kira ni nampak A, P, F, A, L, Z. Yang biasa kan, yang tutup tu nampak kepala jamban kan. Kan kepala orang kan. Tu kan. Rizwan waiting at the lobby. Masuklah sian daripada tadi tu. Pasal siapa masuk lambik? Tak ada lambik dah, on time kan. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi positif ni adalah bersangka baik. Dekat pejabat kita belajarlah sangka baik. Saya tengok ada masalah kita itu bila berlaku seorang tu kena COVID, macam dia kena penyakit yang sangat sampai kita pulaukan dia. Bukan itu cara dia. Dia pernah kena pun kita takut nak rapat dengan dia. Apa pasal? Dia pernah kena, dah disahkan negatif, okey dah. Dia dah kembali periksa kala, dah potong galang dah. Kau lamping ni kau potong sendiri Kau jangan dekat dengan aku. Dia marah kan, jangan. Dia dah okey. Lepas tu, saya tengok hari tu kan, satu lagi. Bila berlaku COVID ni dekat rumah-rumah tertentu, saya pujilah pengurusi Persatuan Penduduk dekat taman saya tu kan. Uzi, okey, untuk makluman, sahabat kita seorang dah kena COVID-19 di rumah, siapa nak bantu-bantulah. Ada bagi duit, ada bagi barang, hantar kat depan rumah dia. So, jadi dia tak rasa dia tu bersendirian. Lepas tu kita tengok berapa ramai orang yang ambil kesempatan dengan gobok rezeki. Kan, dekat stesen minyak ada letak, punggah buat saudara mara, punggah buat balik. Macam dah ada invoice lah. Dia punya punggah berapa? 500. Angkat. Yang tu lah kan. Macam tu. Bayangkan. Ada satu rumah flat. Rumah flat, rumah bantuan, rakyat termiskin lah. Saya tak payah sebut lah kat mana. Tapi pengurusi Persatuan Penduduk tu, dia kata bagi yang ni pula lah. Yang ni dah dapat. Orang yang dah pernah dapat, tapi tak dapat lepas tu, dia marah. Aku tak halal pengurusi ni ambil bahagian aku. La ilaha illallah. Pengurusi tu terdengar orang sampaikan kat dia, dia geram, dia bawa AJK, dia sepak mah orang tu. Masuk dalam rumah dia macam kedai runcit. Faham tak macam kedai runcit? Beras bersusun, tepung berlungguk, gula macam orang tak tahulah. Macam mana ada orang boleh macam tu kan? Tergamak, ambil sekadaran untuk keperluan kita. Dan baru-baru ni adalah orang marah. Ustaz kau cakap boleh lah, kau cakap boleh lah, dia komen. Ustaz kau cakap boleh lah, kau marah. Saya bukan marah orang yang naikkan bendera putih. Saya dah tegur itu pasal bendera putih. Saya cakap, kalaulah kita dalam kesusahan, kita semua ada keluarga, kebanyakan kita ada keluarga. Sejauh mana tergamak kita naikkan bendera putih, nak tengok anak kita tengok kita naik bendera putih. Maksudnya apa saya nak beritahu adalah, tanyalah Tuan Haji TS Harusrul Nizam kita dia tanya dia. Dulu kampung mana tuan? Gambau. Gambau. Tanya dia orang kampung dulu susah macam mana? Tak ada mana orang Gambau tu semua kaya, tak ada. Semua ramai kebanyakan kampung. Kampung mana Gambau? Nanti dia tembak. Tak nak ada cerita tu. Saya batu kikir.
Kebanyakan kita kampung. Dan mak ayah kita susah macam mana pun dia takkan mengalah macam tu. Saya cakap ni orang nak marah-marah lah. Tapi ni saya cerita orang dulu. Orang dulu lagi susah pada sekarang. Zaman komunis dulu susah. Tapi dia sonyap-sonyap. Dia cari juga jalan nak ngocah. Tangkap ikan ngocah. Tak faham dengan ngocah tu. Nangkap ikan kan. Ikan kek lubuk ke kan. Ikan sungai ke. Lepas tu simpan dalam gobok tu kan. Dia simpan dalam tu. Boreh simpan dalam tu. Bekalan ni. Itu betul-betul bapak segala lockdown. Tak payah umum tu. Memang darurat betul-betul. Tak boleh keluar. Keluar kena bunuh. Tapi cari jalan juga. Tak ada dah nak bendera putih. Bagilah kami. Tak. Ya, tapi ialah kita faham mana yang pada yang orang yang susah tak perlu naik bendera putih. Kenapa tak perlu? Pemimpin tempatan patut tahu siapa susah. Itu sebenarnya. Jadi ketua kampung heboh nak mengelak okey rakyat ke sana kemari. Buat apa? Kau duduk kampung tu jaga orang susah. Mana orang susah tolong. Itu sebenarnya. Memang saya cakap agak ni. Maklumlah bendera kiri kanan. Dia lain sikit cakap tu. Kan? Saya cakap ni aspirasi. Nak tolong orang susah, faham? Macam tu lah. Itu yang pertama. Kita mesti positif. Sebab pada saya kalau semua orang main peranan tak ada masalah. Semua main peranan tak ada masalah. Ada yang susah patut dah tahu dah. Bila tanya kita kan berapa ramai? Oh, kita kat sini ibu tunggal ada 30 orang. Anak-anak yatim adalah 18 orang. Dekat taman perumahan tu dia dah ada rekod dah. Yang dia ni hilang pekerjaan tiba-tiba saya baru dapat ada 5 rumah yang hilang pekerjaan tiba-tiba. Tak ada punca pendapatan. Okey. Senanglah baru kita dah ada data, baru kita fikir bagaimana nak minta bantuan. Kadang tanya, siapa yang boleh kita bantu kat taman ni? Nanti saya semak dulu. Apa kau nak semak-semak? Kau ketua. Apa kau buat 2-3 tahun ni? Kan? Jadi tu cerita dia. Bukan senang. Masa ni lah nak nampak peranan pemimpin tempatan. Pemimpin, ahli parlimen ke wakil rakyat, dia bergantung kepada maklumat daripada orang bawah. Itu cerita dia. So, positif. Macam tu juga kita kat dalam pejabat ni. Fail kita. Kalau kita tak tahu di antara ahli-ahli organisasi kita ni, ada yang anak dia sakit, tak sihat dan kita tak bantu. Fail organisasi ni. Kelab kebajikan baru sukan. Ke sukan dan kebajikan? Sukan dulu baru kebajikan. Okeylah, tak apalah. Sukan lalu. Tak apalah. Nah, tapi betul kebajikan hujung tu sebab apa? Kita nak ambil kebajikan orang. Dan semua orang tolak gaji kan bulan-bulan kan. Jadi sumbangan tu kita bantu. Dan pada yang terima bantuan syukur walaupun kecil sebab kita kena faham. Manfaat bukan untuk kita saja. Tapi untuk semua orang. Begitu juga mungkin kita buat satu skim khairat kematian. Buat dekat dalam pejabat kita. Khairat kematian serendah RM10 ada. RM20 sorry. RM20 ada. Yang RM20 tu tapi dia cover RM1,000-1,500. Kalau nama dia RM1,500. Kalau orang lain dalam tanggungan dia dapat RM1,000. Tak silap saya. Carilah takaful khairat ni ada. Buat. Lepas tu ada tak yang tanya tu. Habis kalau kita tak mati, benar duit itu RM20 kau berkira. RM20 ni dia sedekah, maknanya kalau kita tak pun tapi RM20 tu bahagian tu untuk tolong orang lain. Macam tu. Jadi sebenarnya kita kena buat yang positif. Benda tu kalau negatif, kalau mati macam mana? Kalau ini macam mana nak claim? Benda ni macam mana? Ni macam mana? Ada je benda negatif, buang. Benda ni kita kena sangka baik dengan apa juga benda-benda baik orang nak buat. Ya. Kemudian yang keduanya, apa yang perlu ada pada kita adalah tetapkan matlamat dengan jelas. Semua benda inna a'malu bin niat. Setiap satu amal perbuatan kita ni bermula dengan niat. Niat kita baik. Kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi kan. Niat kalau kita tengoklah, bayangkan Abdurrahman bin Auf. Saya suka bawa cerita Abdurrahman bin Auf ni. Abdurrahman bin Auf ni dia orang kaya, berniaga, businessman dekat Mekah. Bayangkan bukan satu benda senang suruh tinggalkan Mekah sebab nak susah-susah dengan Nabi pergi ke Madinah. Dia kena tinggalkan semua. Malahan bukan saja dia tinggalkan, malahan dia jadi pelopor. Ajak, jom kita ikut Nabi. Mari kita ikut Nabi berhijrah. Abdurrahman bin Auf, dekat tangan dia, memang orang kata sahlai, memang betul lah. Sahlai, sepinggang betul lah. Tapi kat tangan dia tu, dia bawa bekal apa kat tangan dia? Minyak dan keju. Minyak dan keju. Itulah bekal yang dia bawa sampai ke Yathrib. Sampai ke Yathrib, Nabi persaudarakan. Ni satu contoh yang kita kena tengok. Nabi persaudarakan dia dengan, sebabkan dia kau businessman, Nabi kata aku saudarakan kau dengan Sa'ad bin Rabi'.
Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya di Yathrib. Dia ada ladang-ladang kurma. Dia ada banyak tanah. Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada banyak tanah, aku ada ladang kurma, mana satu kau nak? Kau cakap. Abdul Rahman bin Auf kata, semoga Allah merahmati kamu. Tak apa, aku tak nak. Dia kata, tak pun macam ni, aku ada 2 isteri, mana satu kau nak? Sa'ad bin Rabi' kata, kau cakap je mana kau nak. Open tender tau. Dia bukannya 2 orang tu, kau ambil ni pemalih sikit ni, aku pun dah tak nak dah. Tak. Dia cakap antara 2 ni mana satu kau nak. Tapi kata Abdul Rahman bin Auf, semoga Allah memberkati kamu, aku tak mau. Habis apa yang kau mau? Cukup sekadar kau tunjukkan aku ke mana jalan menuju ke pasar, sebab aku nak mula berniaga di sana. Maka ditunjukkanlah jalan ke pasar dengan berbekal keju dan minyak. Sampai dekat sana, masalahnya dekat pasar Yathrib ni apa? Majoriti dominasinya adalah peniaga berbangsa Yahudi. Cuba kalau kita suruh berniaga dekat pasar Cina yang semua, macam mana rasa? Parah weh, gila kau, niaga sini tak boleh dah. Orang kita macam tu. Tu pengajaran. Pertama, kalau tengok Sa'ad bin Rabi' nak bagi subsidi, nak bagi bantuan, dia tolak. Nampak? Ni cerita pasal bendera putih tadi. Dia nak usaha sendiri. Abdul Rahman bin Auf berniaga bermodalkan keju dan minyak, dan akhirnya dia berjaya memecah. Setelah dia daripada sikit, akhirnya dia memecah dominasi peniaga dekat sana. Malahan pengusaha-pengusaha yang berbangsa Yahudi sangat suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf. Bayangkan Abdul Rahman bin Auf beli unta harga 1,000 dinar, contohnya 1,000 dinar, jual pun 1,000 dinar. Apa soalan yang kita nak tanya? Mana untungnya? Untung dia adalah pada tali. Tali yang mengikat unta tu. Yang tu dia jual dengan harga 1 dinar atau 2 dinar macam tu. Jadi, kalau orang beli banyak, banyaklah tali dia yang terjual. Tali dia warna biru, warna merah, warna apa. Dia jual macam-macam. Makna kata, jangan cakap orang putih yang ajar. Abdul Rahman bin Auf pun dah lama ajar pasal sistem volume. Nampak tak? Tu sebab Islam ni. Dan akhirnya, Abdul Rahman bin Auf ni sangat kaya. Mana peperangan yang dia tak tolong. Semua dia memang infakkan harta dengan dia pun sendiri berperang sama. Ini cerita betul. Dan apa yang dia buat, dia bagi sumbangan cukup banyak. Bayangkanlah, sampaikan isteri-isteri Nabi setelah kewafatan Nabi. Dia bagi bantuan ni dekat semua isteri-isteri Nabi ni. Bayangkan nak pergi keluar pun ada 2 bodyguard escort, ada 2 sahabat akan ikut sampai pergi pasar, beli barang. Akan ada 2 orang. Itu ditanggung oleh Abdul Rahman bin Auf. Nampak? Yang keluarga-keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar, setiap satu keluarga dapat nilaian duit kita hari ni RM400,000 satu keluarga. Bayangkan. Ditaksirkan kekayaan Abdul Rahman bin Auf yang ditinggalkan waktu dia meninggal tu, yang ditaksirkan kekayaan keseluruhannya lebih 370 juta. Dia beli tanah, dia bagi orang. Dan salah satunya satu ketika dia berselisih dengan Nabi. Nabi terbau bau-bauan yang sangat wangi. Bau-bauan apa? Orang kahwin. Kau menikah kau, wahai Abdul Rahman bin Auf? Nabi tanya. Ya Rasulullah. Maka Nabi doakan semoga murah rezeki untuk dia. Dan Nabi pesan, kau jajaklah, jamulah orang. Paling tidak seekor kambing. Itu sebab kita hari ni konobek kenuri. Tapi kita bukan seekor kambing. Mengambil orang keluar tu. Dek banyak kambing dan lembu. Tapi maknanya buat tu untuk memaklumkan orang yang dia dah kahwin. Itu sunat sebenarnya. Ya. Cuma yang tang bersanding buaya meracun mengapi itu tak ada lah. Itu kita orang Melayu kita nak nambah tu. Ya. Jadi itulah cerita dia. Jadi makna kata nak bagi tahu dekat kita, mulakan dengan matlamat. Niat kita mesti baik. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kata Nabi, barang siapa yang berhijrah itu buat sesuatu kebaikan, perubahan itu, niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. So apa matlamat kita nak capai? So dalam bekerja pun macam tu. Kalau bekerja kita sekadar nak dapat gaji bulan-bulan, itulah yang kita dapat. Rugilah kita. Rugi. Itu sebabnya kalau kita niatlah kerana Allah, dapat pahala ibadah.
Ya. Yang ketiga, apa yang perlu kita fikirkan? Apa yang perlu kita buat sebagai pekerja mengharmonikan tempat kerja kita ni? Yang paling penting kita kena buat juga adalah apa dia? Fikirkan kebaikan semua. Contoh macam kita work from home kan. Kita tak buat kerja, ada bos suruh buat. Okey, tolong siap, pengarah suruh siapkan ni, kita tak buat. Okey, tengah buat ni kita tak siap lagi. Kita kena ingat, kadang-kadang kerja yang kita tak buat tu menyebabkan departmen lain pun tak boleh gerak. Fikir kebaikan orang lain. Kita cepat, orang lain pun akan dapat bertindak cepat. Nah, kenapa ni? Kenapa lambat ni? Kita tak bayar lagi ni. Klaim ni tak siap lagi ni. Dia dah ceramah 2 minggu dah. Kenapa tak bayar lagi? Contoh. Contoh ni bukan saya lah. Saya tanya orang lain. Nah, mana contoh kan? Kadang payment, patut overtime. Cuba kalau overtime korang lambat bayar. Pun macam mana? Bising. Oh, tak masuk ke? Perang ni. Marah. Dah contoh kan. Kita tahu pula bila time kita tahu pula kan. Cuba kalau gaji kau aku lambik bayar. Macam tu lah bos kata kan. Bos saya dulu macam tu lah ayat dia. Cuba kalau gaji kau lambik. Macam tu. Marah tak? Jangan tangguh lah. Uruskan cepat. Macam tu. Permudahkan. Bila kita mempermudahkan urusan lain, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Jadilah sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Itu sebab saya sebut tentang tu tadi. Ya. Baru sebut khairun nas langsung tuang air. Memberi manfaat pada penceramah. Terima kasihlah banyak ya. Tapi memang saya tak nahan, memang rare lah yang tambah besar telinga tu memang. Saya takkan lupa tu. Ingat. Dia trademark dia lah kan. Adalah tu. Membesarkan telinga. Sebab selama ni kau macam tak dengar. Sebab kau besarkan telinga kau. Entahlah, janji ada bunyi kan. Tapi betul. Ya, jadi makna kata dalam hal ni fikirkan kepentingan semua. Kadang-kadang contohlah kita minta maaf lah kalau saya cakap isu ni sensitif. Saya okok. Saya cadang kalau nak isap rokok dalam mask. Biar kau mampu seseorang. Contoh ayat kan. Ayat kan payah bana. Isap rokok, kita fikir anak-anak kita, keluarga kita, dia orang paling teruk kesan daripada apa baru. Kesian. Itu saya kata. Dia kata rokok tu kan siap letak gambar apa? Gambar jantung hitam lah, terbakar, berasap gambar tu. Macam tu ya dia beli rokok yang gambar tu dia beli. Walaupun rokok tu kau jual kek mayat tu. Letak rokok tu ambil kat dalam mulut mayat tu, ambil kan. Tak ada, tetap beli. Tapi itu sebab saya kata, kalau kita fikirkan. Tak, saya yakin tak ada orang yang merokok tu tak nak berhenti. Semua orang nak berhenti. Tapi cadangan saya macam saya kata, saya penasarankan dulu, perlahan-lahan cuba berhenti. Cari jalan untuk berhenti. Mungkin kalau seminggu dah biasa isap dalam 30 batang sehari contoh. Tak, ni memang ada. Ni wallahi kawan saya sendiri macam tu. Ada seorang kawan saya di isap kau tu, kira dia buang ya, sap masuk baru. Dia bersambung lah kan, ada jenis macam tu heavy smoker kan. Habis naik. Lepas tu dah habis rokok ni, mana nak beli? Satu hari dia beli 30 batang sehari. Saya cadang macam mana? Setiap seminggu kurangkan sebatang. Daripada 30 batang sehari, minggu depan jadi 20 batang sehari. Jadi 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Dia makin lama makin kurang. Buatlah cara nak buat. Katalah tiba-tiba malaikat cabut nyawa kita, biarlah dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti. Itu cadangan saya lah. Itu kesalamah-lamah iman lah tu orang cakap kan. Tapi kalau kita cakap tak payah dah, ni semua khilaf ayat kan. Ayat dia boleh sebut khilaf tu. Tak terdaya betul. Tiba-tiba pula dia pegang cakap khilaf tu kan. Tapi tak terpulang lah pada saya, at least ada effort. Sebab tak pernah lagi ada fatwa menyatakan memang hisap rokok ni mendatangkan protein dalam badan maka dia harus. Tak ada lagi. Tolong tunjuk kata dia hukum harus tu. Bukan kata wajib dah, harus cari. Tak ada. Benda tu memudaratkan. Tolonglah. Pada saya tu dia. Jangan kita dah beritahu tadi. Benda tu akan lebih merosakkan. Ada satu hamba Allah. Dia ada 4 orang isteri. Dia ada ramai anak. Hari tu dia tak ambil vaksin. Malahan dia tak bagi anak-anak isteri-isteri dia jangan ambil vaksin.
Akhirnya itu dia terlantar itu, dia ditidurkan. Anak-anak dan isteri dia tak ada seorang pun ketinggalan, semua positif. Lepas tu dia ditidurkan, mujurlah dia, sadar balik baru ni, tetapi paru-paru dia semua rosak. Dia merokok pula tu. Itu cerita saya kata tadi, tolonglah jaga. Ni kesian kan ni, kadang-kadang kita ni kesian kat diri kita, mungkin tak lah. Sebab kita rasa aku okey je. Tapi tolong kesiankan ahli keluarga kita. Dia time sakit tu, kita kena ambil pengajaran dekat situ. Itu belum cerita lagi sahabat-sahabat kita kat topik kojo kita ni. Bawa kapul lah siapa kan. Dah macam apa dah. Tolong jaga hormat. Orang perempuan ingat berhenti merokok. Kalau ada isap rokok, pesan kat suami kita, bang Samsul Debat pesan bagi tadi, kalau isap rokok dalam mask. Isap dia ada keluar kat telinga tu kan. Senang, sendiri kan, tak nyusahkan orang. Ni cerita betul. Ya. Tu pengajaran yang seterusnya. Makna fikir kebaikan semua. Seterusnya apa? Seterusnya kita hendaklah usaha untuk memahami orang lain. Hidup kita ni jangan kita sangka buruk, cuba faham kenapa dia jadi macam tu. Contohlah macam kita dalam kejiranan kita kan. Kita tengok dalam pejabat kita lah, dalam pejabat. Dia ni kan macam tak campur orang, tak boleh menyampa aku. Kita boykot dia nak, jangan. Kadang-kadang kita kena faham, setiap sahabat kita ni tak semua sama macam kita. Kita mungkin kita kawan ramai daripada kecil, kita memang jadi berkawan ke sana kemari. Yang dia ni pula daripada dulu, ayah mungkin kerja kat hutan, contoh. Kerja, memang ada yang kerja forest kan. Lepas tu jiran adalah 2-3 orang, itu pun bukan campur sangat. Lepas tu kan pindah pergi forest juga, hutan lagi. Kan? Ya, ada kan macam setengah kita tu. Grup WhatsApp sampai 200 grup WhatsApp. Semua mak ayah askar polis banyak tukar-tukar sekolah ya. Tukar sekolah ni alumni. Semua alumni. Berapa banyak grup kan? Tu belum cerita lagi. Alumni dekat MPAJ, alumni dekat contoh lah. Kamu contoh. Kan? Alumni sekolah Rambau dulu kau mana tahu kan? Saya pun sama macam sekolah rendah, grup lain. Sekolah menengah, grup lain, menengah rendah lah sampai sekolah kat sekolah tu dia masukkan juga. Semua mengaku kawan. Masukkan lah. Ni Samsul Debat tak respon tu, belum cerita lagi masuk dekat dalam media Kopite tu. Kan yang grup Liverpool fans ada ke? Saya kadang entahlah kan macam. Tak maksudnya kita kena faham tak semua orang sama macam kita. Tetapi bila tak sama bukan makna kita nak boykot dia sebab dia tak sama dengan kita, jangan. Kan, tapi maksud kita raikan sama-sama. Jomlah pergi program. Tak apalah. Dia memang macam tu. Muka dia memang macam tu. Tak. Jomlah. Jom. Terapek dia kan. Dah cara dia macam tu. Nampak macam mana? Percampuran dia macam tu. Kan? Ada orang macam tu. Ada orang tu kadang dia cakap nak marah. Betul. Dia bukan marah. Rupanya dia masalah saraf. Betul. Ada berlaku tau. Dekat Kedah saya tak nak sebut. Daerah mana saya tak nak sebut. Waalaikumsalam. Dia kata, ni jangan jawab. Cik, saya dah jumpa anak Pak Cik. Kau tunggu sini, kau panggil dia kejap. Dia tak marah. Dia memang macam tu dia cakap. Memang macam tu cara dia cakap. Tapi dia tak marah. Saya kata, tunggu sini, kau panggil anak aku. Dia lupa hal ni kan. Kita yang tak tahu. Orang dah tahu dia okey. Tengah makan tu nak menyembur tu. Makan lah, tunggu apa lagi? Kejap lagi aku keluar tengok lembu. Dia bayangkan. Dia nak tengok lembu macam tu. Ini marah ke apa? Tak, dia memang saraf. Tu yang ada seorang tu sebabnya kita kalau marah yang lebih takut saraf kita putus jadi macam tu tak? Ada seorang tu lagi pula yang saya kenal tu. Memang saya jumpa sendiri. Si kawan saya bawa kat rumah makcik dia. Kau jangan gelak tau. Kenapa lah? Makcik aku ni kuat tergelak. Saya ingat biasalah kan. Biasa ingat macam kau orang gelak ni kan. Macam rupa lain. Sampai kat rumah. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni kelakar aku bagi golak. Aku bagi salam tadi kelakar ke? Salam. Ni kawan saya Samsul. Samsul. Kelakar ke nama aku lah. Rupa-rupa dia memang sarah dia dah putus, dia gelak. Saya tengok dia bancuh air kat dapur tu kan. Gitu. Orang macam ni kesian. Jangan bawa pergi tengok orang meninggal, jangan. Takut kacik hati kan. Kenapa meninggal? Accident. Jangan. Tapi memang ada. Tak, ni cerita betul. Tak, bukan.
Korang kan Gama, kalau aku buat cerita, tak tahu apa cerita main buat. Nah, cerita betul. Ya, betul. Jadi itu dia. Jadi tu sebabnya kita ni sangka baik dengan orang. Kadang nampak jiran dengan dia sombong tengok tu. Tarik muka je masuk. Muka dia macam tu. Cuba tegur sekali. Assalamualaikum. Dia terus masuk dalam. Oh, tak dengar aku. Tengok sangka baik lagi. Dia tak dengar agaknya. Assalamualaikum. Pakai hello. Assalamualaikum. Salam. Oh, jam. Apa main? Saya masalah saya belasnya. Tak apa dengar. Belasnya okey. Oh, nampak? Tak. Kadang-kadang orang perempuan kan, ada orang tua dulu kan, baik kenduri, bila orang tak datang, kau tak datang kena kau siap kau. Kau siap kau. Ya, anak kau ramai lagi belum kahwin, tengoklah besok. Kenduri kau memang aku tak datang. Siap ajaklah orang lain. Cuba sangka baik. Milah kau itu sampai hati kau. Tak datang kenduri aku tu. Aku dah datang kenduri kau. Tengok. So, bila aku datang, dah sampai dah pintu gerbang kan, kau buat pintu gerbang selamat datang tu kan. Aku dah sampai kat situ dah. Pusing balik, dapat emergency call. Wih, kau kenapa? Orang rumah abang kau bersalin. Hah? Orang rumah mana pula? Yang nombor 2, aku tolong jaga. Oh, tu tanda nak kiamat tu kan. Tak, kita agama bersangka-sangka, tapi rupanya ada cerita di sebaliknya. Ya, kadang ada orang cakap, Samsul Debat naik Azia, susah hidup dia. Kau hajar betul. Kan kalau aku naik kereta besar, aku kena parking belakang Camry hitam depan tu. Tu kita siapa? kan. Jadi biarlah aku naik Azia, okey apa? Ini bayar. Kesian Samsul Debat, susah hidup sekarang naik Azia. Kau hajar. Aku naik berdua, aku naiklah kereta kecil. Kau ramai naiklah kereta besar sikit. Macam tu lah. Yang pergi ke Kuantan tu. Parking kereta, kau pergi basuh kereta ni. Okey, bos. Turun, dia pun jalan. Yang menyambut saya TM dekat Kuantan. Saya steady, Ustaz. Jauh-jauh datang naik Grab. Ui, kereta aku tu. Cakap dia. Cuba sangka baik dengan orang. Dia orang dengan ada je tau. Cubalah. Kau gamang ngukum orang. Ui, kau tengok satu oleh omeh pun tak ada kat tangan dia. Dia tak tahu kawan tu main saham. Betul tak? Ada orang macam tu. Dia tak suka pakai emas. Tak semestinya dia tu susah. Ada orang tu pakai pelongan. Duit 1 sen pun tak ada. Dia makan, kau lah bayar. Ada. Dia ada. Kau tengok kan kawan kau bila kau pergi minum. Macam kau je bayar. Kan? Makan pagi 1-0. Tengah hari kan 2-0. 3-0. Sebulan tak berbalik-balik. Kan ada. Tak apalah. Dia tak apa tapi duit tak keluar. Ada orang macam tu kan. Tapi nak baik macam mana? Dia bangsa kodamut. Kodakut campur kodamut. Tapi kita sangka baik. Mungkin dia pencampuran ni dia tak biasa lagi macam tu kan. Jadi itulah dia. Jangan kita apa. Jadi makna kata dalam hal ini memahami. Macam bos kita. Ada sebab bos kita keluarkan satu arahan tu. Mesti ada sebab. Kita percaya. Kalau kita tak puas hati, cuba tanya orang yang paling dokek dengan dia. Macam mana tu? Cik Nazrin macam mana? Macam ni lah. Saya pun personally tak setuju tulisan bos tu. Sudah dia pula. Jangan macam tu. Tak apalah, saya tak pasti. Nanti saya semak sendiri dengan Tuan Haji TS kita, nanti saya tanya. Ya? Jadi dapat jawapan, saya akan maklumkan. Patutlah dia buat macam tu. Rupanya macam ni. Rupanya sebab itu, sebab ini. Kita kena faham lah. Anugerah khidmat cemerlang. Sebab ini. Itu ya. Dah. Orang lain dapat, biarlah. Kita mungkin Tuhan tak. Ada beberapa ni orang cakap, Ustaz selalu camah. Cakap rezeki tak pernah salah alamat. Allah tahu alamat saya, tapi tak pernah sampai. Apa hal kau cakap macam tu? Ni baru 2-3 hari. Rezeki tak nak sampai kat dia. Jangan baca rezeki itu macam yang kita faham. Kadang-kadang rezeki itu tak sama macam yang kita niatkan tu. Kita nak rezeki itu macam ni. Tak, dia bukan aku nak air. Aku kalau boleh biarlah kan. Luas besoknya pagi jarang bagi air kosong. Contoh kan. Dia bagi air kosong ni kan. Contohlah kan. Jadi maknanya ya kau golak bahan. Tapi makna kata kita faham rezeki ni air kosong alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya sekarang tengah hari kan lain pula.
Contoh kan, mungkin kita tak dapat rezeki duit banyak, mungkin Allah bagi rezeki isteri pandai masak. Nampak tak? Allah bagi rezeki isteri walaupun anak tak ramai, anak 2 orang je contoh, tapi semua menyenangkan hati. Nampak tak? Tu rezeki. Balik cakap elok je isteri, abang, saya nak beritahu abang, hari ni adalah hari paling gembira dalam hidup saya. Kenapa pula? Sebab genap dah 20 tahun kita bersama. Ya. Suami dah berdoa tadi, pahal kan? Iya. Tapi kadang pahal baru balik. Apa hal baru balik? Kau tak nak aku balik ke? Cakap ni. Ingat rumah ni hotel. Wah, dia sangat. Suami ni penat. Dia macam-macam aduan nak kena entertain. Dulu lain, sekarang lain. Sekarang abang jaga tempat yang paling luas dalam Selangor. Luas. Faham? Lembaga urus air Selangor. Tolong faham abang. Cuba cakap elok kan. Kadang cakap lembut. Abang pergi mana tadi? Abang pergi bandar lah. Pergi bandar. Oh, iya ke? Abang bawa kereta mana? Bawa kereta tu lah. Oh iya ke? Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Kau bayang kan? Kau bayang kan? Dia punya bisa ayat kata kan. Cubalah cakap baik abang. Kalau abang pergi jangan tak bawa pun. Macam tu lah. Tapi dah kita ni walaupun jadi bos, saya tahu saya jadi pengarah lu macam tu lah. Kita jadi bos ke apa jawatan sekalipun, kita takkan menang hujah di rumah kan. Ada sekali satu video tu saya tengok tu, telefon bunyi, mesej. Tu bunyi mesej tu, tengoklah siapa hantar mesej. Laki pun tengok. Lepas tu dia rampas, pap, amboi bersayang-sayang. Siapa ni? Dia, tu telefon kau tu. Abang tu dah tahu telefon saya baca buat apa? Dah kena marah lagi. Semua salah orang lelaki. Orang lelaki ni kalau ngaku salah, senang. Senang. Iya. Okey, abang salah. Okey. Dah cukup. Jangan panjang boleh tak? Tak boleh. Nak cakap ke? Dah lah. Abang dah minta maaf kan? Senang minta maaf kan? Itu kalau salah kita tau. Itu kalau salah orang lelaki. Okey lah abang minta maaf. Cukup. Okey abang minta maaf. Okey dah. Salah abang. Okey. Semua tu salah abang. Dah habis cerita. Habis cerita? Tak habis. Dia akan bagi sampai ambil kau. Tapi cuba kalau perempuan buat salah. Okey, saya minta maaf, memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat ni? Nampak? Kau tetap nak kaitkan lelaki dalam kesalahan kau tu kan? Tak, ni contoh. Reality. Tapi nampak macam mana? Ulama' dulu-dulu pun beritahu, sebenarnya lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan ibarat tulang yang bengkok. Tetapi tulang yang bengkok ni kita tak boleh nak luruskan. Awak kena ikut saya. Orang lelaki takkan boleh buat lelaki perempuan ikut dia. Perempuan tak payah kau cuba nak sesuai diri dengan lelaki tu susah. Cuma lelaki juga yang kena sesuaikan dengan kebengkokan dia tu. Bang. Banyak bola tak. Kau nampak orang bersawah kau pun tu nampak. Kau buat kau jauh kau. Bang, apa ni? Ronaldo tak main hari ni? Ni Liverpool kau tu tak? Dia punya soalan kan? Macam tu lah. Tak, tapi dia cuba. Baguslah, effort tu bagus. Tapi orang lelaki sebenarnya kena bersedia menyesuaikan diri dia dengan kebengkokan orang perempuan. Betul? Orang perempuan ni memang macam tu, ragam dia. Tapi sebenarnya orang perempuan ni dia banyak berkorban untuk lelaki. Orang lelaki tak pernah berkorban. Faham? Saya dah banyak berkorban untuk abang. Saya buat itu, saya buat ini. Abang tahu tak? Saya berkorban. Habis, abang pun bekerja. Abang enggak cari duit. Abang pun berkorban juga. Itu tanggungjawab. Asal lelaki tanggungjawab. Kita tak layak berkorban. Kau kena faham tu.
Yang boleh berkorban perempuan je. Sampai bila-bila. Faham? Tapi sebenarnya memang kita kena appreciate orang perempuan sebab tanggungjawab orang perempuan dua saja. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Melayan suami dan melahirkan anak. Itu saja. Yang lain kemas rumah, basuh, cuci, apa semua, besarkan anak, apa siapkan anak. Daripada mula sampai habis, semua tanggungjawab suami. Tengok. Kau dengar? Kau dengar? Betul dia. Langsung nak tubuh persatuan. Kau nampak? Tapi kita kena bersyukur sebab orang perempuan kebanyakannya tolong kita dengan sukarela buat benda-benda tu. Dia takkan bagi kita lipat kain sebab format lipatan tak sama. Kita lipat dah siap dah. Baju dalam mamak dengan baju anak campur. Yang ni campur. Janji siap. Tu orang lelaki. Cuma orang lelaki kena bersedia. Perempuan ni memang akan luah. Aduh, penat betul basuh bilik air ni. Dia akan sebut. Dia akan sebut supaya kita respon pula. Kena respon. Betul lah abang ada isteri tahu. Tahu tak apa. Kita kena respon. Yang dia jadi penat. Penat lah basuh bilik air dia semua. Aduh, hai. Kita pula. Jangan pula. Yang seorang lagi pula. Dah tahu penat buat apa. Yang seorang lagi. Salah. Kena faham. Kau batuk tu lah respon kau. Kadang isteri ni dia perempuan memang jenis dia akan luahkan. Penat lah. Lepas tu kadang dia tanya kita soalan yang susah kan. Lepas dia cuci bilik air, dia akan tanya satu soalan. Abang tak nampak perubahan ke bilik air tu? Kau renovate ke apa? Orang lelaki masuk, koncing, mandi, selesai. Dia tak ada perhatian. Tapi kita kalau buat perubahan dalam kereta kita ke apa? Abang tukar ni. Dia tahu. Orang perempuan. Orang lelaki sebab dia banyak berfikiran jauh. Benda kecil-kecil dia tak fikir. Kau alihkan. Nampak tak kemas dah ni. Itu dia orang perempuan lah. Kita kena adapt lah, kena terima. Itu sebab perempuan ni makhluk istimewa. Kan? Ingat melayan suami dan juga melahirkan anak tu je. Melahirkan anak. Kalau suami kata on tak on? On. On tak on? On. Layan suami kita, tahu. Sampai kan ada satu hadis tu kata apa? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan sesaja kau cari unta tu. Kau faham tak? Maksud dia tu, suami kau kata tu, jangan. Kalau nak tolak tu, tolaklah cara baik. Bang, saya penat sangat lah bang hari ni. Ni benda basic tu. Penat sangat. Bang, penat. Okey, kita tak apa. Malam ni kita rest, okey? Tentu je. Sedap pula tajuk tu. Memahami. Dan seterusnya apa? Bekerjasama. Kita kena bekerjasama antara satu dengan yang lain. Kita takkan boleh berjaya seorang-seorang. Betul? Macam dalam rumah tangga kan nak bertahan, adakah dia hanya boleh seorang aja? Tak boleh. Disebabkan isteri tu sabarlah rumah tangga tu bertahan. Kau sabar sangat dengan laki kau, jangan dengar cakap orang ketiga. Kalau akulah, masalahnya kau tak ada masalah tu. Dah lama aku minta cerai dah. Tolong orang perempuan dan orang lelaki sekalipun, jangan hasut orang bercerai. Sebab benda tu saham yang kita akan pegang. Kenapa aku dengar nasihat dia ni lah dulu beritahu aku, ya Allah suruh bercerai. Kan? Ingat tau. Kita orang perempuan satu lagi nak pesan, diharamkan minta cerai. Diharamkan untuk minta cerai melainkan sebab-sebab yang syar'i. Faham tak? Kan ada yang buat TikTok tu bangang tak bangang. Kau berjoget depan mahkamah syariah sebab lepas kau dah bercerai. Apa pasal? Tak tahu? Ya tak, ya zikir. Dia zikir mengaji, dia tak tengok TikTok ni, tak tengok. Dia kata ada satu tak? Makna nak beritahu. Sebab kalau kau boleh berkawan, kau boleh ni, buat apa cerai? Tak payah. Jangan. Siap buat macam tu pula.
Joget-joget nak tunjuk, nak buat konten. Aduh, jangan. Entahlah, macam-macam. Tu sebabnya bidu dibaksin. Haram. Orang perempuan yang saja-saja minta cerai bukan sebab yang syar'i, diharamkan baginya bau syurga. Main-main. Bau pun tak boleh. Masuk lebih lagi. Makna dalam perjalanan tu, bila bau dia akan pengsan. Bau dia tak sedar. Sebab dia takkan masuk pun tak boleh. Jangan cakap bau dah tak boleh, masuk lebih lagi tak boleh. Tu sebab jangan suka-suka. Orang perempuan biasalah mengajuk, hantar saya balik rumah mak saya. Hantar saya balik rumah mak saya. Rumah mak kau dah tak ada pertama. Saya banyaklah baru-baru ni ada kat jawab pasal isu nafkah. Tak macam mana. Samsul debat ni semua tajuk. Tajuk nafkah. Ramai yang lelaki tak tahu, saya ni anak sulung tau. Saya anak sulung. So saya kena utamakan mak saya. Salah. Macam mana pun suami kena utamakan isteri dulu, baru mak dia. Faham? Tapi tak adalah kau utamakan sampai kau biarkan mak kau. Tak. Maksudnya dari segi hak tu, dan mak kena faham sebab mak ada suami dia. Tapi kalau mak tu susah, wajiblah bantu. Macam tu. Nak faham tak maksud dia tu? Konsep dia tu. Jangan selalu bagi alasan. Saya ni anak sulung, nampak macam mana? Saya kena tolong mak saya lah. Awak tak payahlah. Tak boleh. Kalau isteri tak reda, nengaku suami tu. Ya men. Itu kena perbetulkan konsep tu. Kadang ramai lelaki gambar pakai ayat tu. Saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Biar anak perempuan? Tak. Sebenarnya dalam hal ini, tu sebabnya kalau melainkan contoh darurat, contoh tiba-tiba bulan tu mak dia nak kena operate, jadi yang bulan ni abang tak berpat nak bagi nafkah, yang sebab nak tolong mak ni, kesian mak nak operate ni, boleh tak nak bagi mak? Bang bagilah bang, tak apa, mak abang pun mak saya juga. Macam tu, steady. Tapi kalau isteri tak, itu hak saya, maka suami kena bagi isteri dia. Tu kena faham. Tapi tahu nak lah hati porot bini macam tu kan. Ni saya nak bagi pemahaman, nak clearkan konsep tu. Tapi bukan tu topik kita lagi. Topik kita keharmonian kat meja pejabat, bukan kat rumah. Kan? Tapi sebabkan kita ada work from home, tu dia. Mana kata bekerja sama. Maksud saya tadi kerjasama tadi, suami isteri bertahan tu sebab dia boleh bertahan tu kat pejabat kita. Kita kena lebih kurang dengan staf-staf pejabat kita. Tolonglah cover aku nak cuti, mak aku sakit. Kita gantilah. Tak apa, kerja kau tu, file kau tu bagi kat aku settle kan. Kan? Jadi balik tak settle. Ramai kat macam tu. Aku lupa lah. Kau janji dengan aku je. Tu satu hal kan tu. Penyakit betul. Dia punya cakap baik dah. Pelaksanaan dia tu. Sebab itulah ada kata-kata, dia menyebut, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Deep tak? Kan? Kalau tu sebenarnya tu dia. Kalau nak berjalan laju, jalanlah sendirian. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itulah yang sebabkan mak ayah kita boleh bertahan perkahwinannya berpuluh tahun. Itulah rahsia syarikat-syarikat yang boleh bertahan lama, disebabkan mereka berkongsi bersama, idea yang sama, mendokong matlamat yang sama. Baru dia boleh bertahan lama. Itu dia. Jadi makna kata kita kena bekerjasama. Tak ada siapa boleh hidup sendiri. Saya kata semua orang perlu orang lain. Kan? Kalau kita buat kerja nakkan orang ni, kalau orang ni tak bagi dokumen, kita tak boleh nak buat. Macam contohlah kita submit loan nak beli kereta kan. Kita nak beli kereta, okey, boleh tak bagi slip gaji. Slip gaji tak bagi-bagi. Macam mana orang tu nak buat? Slip gaji tak ada rupanya. Bagilah bank statement. Bank statement kenalah pergi kat bank. Kalau bank tak bagi pun susah orang tu nak bagi kat orang ni. Semua tu perlukan kerjasama. Nampak Dan begitu juga seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Tak ada siapa yang terus pandai. Tak ada, semua orang kena belajar sesuatu. Macam saya lah, tiba-tiba kita lah dalam PKP kan, tiba-tiba dulu orang pasang kamera, sekarang kita kena pasang sendiri. Lain. Masuk ke rumah tu kan, rasa menyumpah, lain tahu. Kojap tapi bilik air, kojap tapi ni, kojap bawah meja ni, nak bagi line clear. Teruk betul. Masa tu pakai line yang itu lah. Sebelum ada file tu. Jadi lepas tu langsung buat dekat pejabat. Cari tempat yang okey. Dan kena belajar. Akhirnya kita pun semua dah pandai dah. Google Meet, kita pandai Microsoft Team, kita dah pandai vMix lah, StreamYard, macam-macam software application yang ada.
Anak-anak kita pun semua dah mahir dah dengan benda tu. Dia tahu dah macam mana cara nak buat nampak macam dia bagi lag sikit biar nampak dia kononnya macam dia tengah dengar tapi sebenarnya dia tengah buat benda lain. Anak kita lagi pandai daripada kita. Dia boleh buat tu. Dahsyat tak dahsyat. Ada orang tu macam ni ya. Skeng je gambar dia buat background tu. Ingat dia. Ya, nampak ada orang sanggup buat tu. Jadi sebenarnya proses pembelajaran kita tak pernah tamat. Proses pembelajaran adalah berterusan. Jadi berusahalah kita untuk mencapai yang terbaik. Jadi pengajaran kita sebagai seorang penyawak awam, satu je saya nak beritahu. Dalam bekerja ni satu je. Jangan kita mengajar diri kita, keluarga kita, organisasi kita macam mana nak jadi kaya. Tapi ajarlah macam mana nak jadi bahagia. Sebab hanya orang yang bahagia je seronok kerja. Betul tak? Sebab akhirnya kau dapat gaji 10,000 pun tapi kalau kerja tak seronok, orang tikam sana tikam sini, orang buruk-burukkan kita pun tak seronok kerja. Kebahagiaan tu. Jangan ajar anak-anak kita tentang kaya. Akhirnya tak semua perkara dinilai dengan duit. Kita kena faham tu. Akhirnya mak kita cakap apa? Mak dah lama tak balik kampung kita. Bawa dia balik kampung bahagia. Bukannya bawa pergi theme park. Betul tak kan? Bukannya bawa pergi tengok tempat ni. Mak ni exercise hibiscus ni swimming pool dalam bilik mak. Mak tengok macam tu. Rupanya dia nak balik kampung dia. Bahagia. Kau berberat pasal kaya kan. Sampai bila tak selesai. Saya ceramah dekat ni. Itulah. Bangunan yang panjang tu. Bangunan yang panjang tu lah. Panjang kan. Kan dia ada jual. Ustaz nak beli rumah sekarang time dia. Ustaz sekarang time. Oh ya ke? Berapa harga sekarang? 1.4 jam tu je. Singgih pek busi dengar apa? Tak, dia punya bahasa dia tu tak sama. Ada satu orang kaya saya jumpa dekat Pajang. Tapi dia bukan melagak tau. Dia cakap, Ustaz dia bagi saya rasa satu kopok tu. Kopok tu kat Petronas pun ada. Saya tak nak sebut lah nama kopok tu. Sedap tak Ustaz kopok ni? Oh lah sedap lah. Itulah saya sebab sedap tu saya dengan isteri saya langsung kita orang beli kilang tu. Apa pasal kau beli kilang tu? Kau sedap kau belilah kopok tu banyak. Dia beli kilang tu tahu kita kau main-main. Tapi bahasa orang kaya. Tapi dia orang yalah macam kita tengok bukan kaya ni yang membawa bahagia tak. Memang betul kita nampak ada orang kaya dia happy kan, dia relax sebab apa? Dia bukan bahagia sebab duit tu. Dia bahagia sebab mak dia ada dengan dia. Dia bahagia sebab keluarga dia ada masa dengan keluarga dia, makan sama-sama. Tu yang sebenarnya yang nak ditonjolkan, bukan duit. Contoh bila kita beli kereta besar kan. Contoh kan, nampak bos kita beli kereta besar. Kadang-kadang sampai sanggup suruk tu kat rumah, tak nak orang nampak. Tuan, oh besar kereta tuan hari ni, steady tuan. Ini bukan lambang kekayaan, tapi lambang kejayaan. Macam tu ayatnya. Salah ke dia dah berjaya dengan satu stage, maka dia nak pakai kereta yang elok sikit? Tak salah. Nampak tak? Yang kau sakit paut, sakit hati, kenapa? Tetangga kau cuping telinga kau yang besar tiba-tiba tadi. Kan? Jangan Itu dia. Hati kita ni satu je. Saya nak bawa sebagai penutup lah apa yang Nabi pesan. Pertama Nabi pesan, Nabi kata sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nak beritahu tentang harta dunia ni takkan cukup. Itu sebab Nabi pesan juga manusia yang paling kaya adalah mereka yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tu Nabi cakap. Kemudian Nabi pesan apa lagi? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna banyakkanlah memberi. Sentiasa lebih baik. Akan ada kebaikan yang akan datang kat kita. Nampak kawan susah, tolonglah. Nampak dia sibuk, dah lama telefon tak boleh. Pak, mari sini bagi nombor kau. Pak, aku dah masuk on top up untuk kau RM10. Nah, bagi kat dia satu. Ya Allah kau ni. Tak apa, aku belanja, aku sedekah hari ni, Jumaat. Bagi macam tu. Kemudian apa lagi? Nabi juga pesan. Nabi kata, jangan banyak melihat di atas. Banyakkanlah melihat yang di bawah, kata Nabi. Kerana dengan melihat yang di bawah, maknanya tengok orang lebih susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan begitu juga
Yang terakhirnya, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan jangan lagi dah orang cakap kerja kat mana. Alah, kerja dekat bangunan Syahla, bangunan Darusan tu je. Jangan. Saya kerja dekat lembaga urus air Selangor, luas. Oh, macam tu. Kerja kat luas je. Kenapa je tu? Je ni bunyi orang tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Kau berhenti, cuba kau berhenti tengok. Kosong jawatan tu, dia offer, keluar satu maklumat, ramai lah orang telefon. Tuan Haji kita tolonglah, takkan tak boleh adjust. Anak saudara seorang. Betul tak? Anak saudara seorang, tolonglah. Ni harap sangat tuan. Kata. Semua minta tolong. Iya, dia dihantar ke sini dah mula orang telefon dah. Tengok, tolonglah kau je. Dia pun ayat yang paling selamat ni. InsyaAllah. Kalau ada sok, insyaAllah. Kita tahu dah, betul kan tuan? Ini realiti. Saya dulu tiba-tiba jadi pengarah, tiba-tiba semua datang. Habis, surat saman, surat kompon semua datang jumpa. Tiba-tiba mengaku saudara. Saya pernah waktu jadi pengarahan undang dulu, bayangkan. Orang tu datang kat pejabat. Dia datang kat pejabat. Kerja sini sekarang. Aku lah terkejut. Wallahi ni je. Saya tak boleh belah betul cerita ni. Kerja sini sekarang. Abah sihat? Sihat dah. Kenapa? Abah saya dah lama meninggal dah. Tak, dia cakap Azad. Kenapa kenal Abah? Baru jumpa dia semalam. Sudah dia jumpa Abah semalam. Punyalah nak minta tolong, sanggup jual cerita tu. Ini betul, manusia ni perangai dia, nampak? Tapi itu saya kata tadi. Itu sebab dia, memang itulah dia. Syukurlah dengan apa kita ada. Kau berhenti buka jawatan kosong, tengoklah orang minta tolong macam mana. Dengan kau orang apa dia minta tolong? Dia tahu kau kerja situ, kau tak boleh tolong. Saya pernah cerita kan yang pasal yang interview saudara saya minta tolong tu. Minta tolong. Ada seorang anak, adalah kena mengena lah saudara. Dia mak saudara saya ni cakap dengan mak saya. Dia cakap dengan mak saya, dia kata, dah nampak merayau dalam rumah tu. Lupa pula aku tu. Siapa tu? Zuhanis. Dah nampak kipis dah. Okey. Tutupkan kamera dia. Dah tak jumpa Zuhanis mana-mana tu. Okey, alright, okey. Oh, lega. Tak, bayangkan minta tolong dengan saya. Saya kata, mak saya cakap, ni mak saudara ni, dia sebutlah nama mak saudara saya tu, dia minta tolong. Ada cucu dia minta. Oh ya ke? Macam mana mak? Takkan nak tolong kita ni pangkat pak saudara pada dia. Macam mana nak tolong? Susahlah. Nak tolong biar dia pergi interview boleh lah, tapi nak dapat kerja kita tak boleh nak janji kan tu. Nanti orang cakap apa pula? Sebab bila jawatan tu jabatan saya kena interview. Faham tak? Kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. Mana bukan hanya dibuat tapi diperlihatkan, dilakukan. Itu sebabnya kalau kita ada kepentingan dan satu tu tak boleh. Ada satu kes saya ingat saya bawa hakim mahkamah tu. Hakim tu cakap, minta maaf ya, saya tak boleh nak dengar kes ni. Hakim tu cakap, saya tak boleh dengar kes ni sebab suami saya ada kepentingan dengan syarikat ni. So saya tarik diri. Dia tarik diri, dia kena ganti hakim lain. Ambil tarikh lain untuk ambil hakim lain akan duduk. Dia macam tu. Jadi saya bukan nak kaitkan dengan kes baru-baru ni. Tak, ni. Nak bagi faham. Tak, masa saya apa tu, jadi apa yang berlaku, dia minta tolong dengan, jadi interview. Anak buah ni pun interview lah. Apa ni pergilah, dia kena lari fitness yang saya kata, lari dekat stadium, dekat padang 2 round, okey, layak pula. Sebab masa dia tu sesuai, dia antara yang layak. Lepas tu hujan bertulis, pun lepas. Lalah masuk interview. Masa interview tu, saya, seorang pengarah khidmat pengurusan, seorang lagi pengarah Jabatan Pancamanda. Kami bertiga. Interview. Saya dah pesan dengan yang jaga bilik interview, nanti sampai nama yang calon ni bagi tahu dekat saya sebelum panggil dia masuk. Okey. Jadi bila dah panggil 1 2 3 4 5 sampailah nama dia pun masuk, cik, lepas ni yang ni. Okey. Saya pun beritahu kat 2 panel. Yang ni saya tak boleh nak duduk dalam bilik ni sebab calon ni ada kena-mengena pertalian darah dengan saya. Jadi saya tinggalkan bilik ni, nanti dah sudah saya masuk balik. Sampai terpulanglah pada 2 orang. Okey. Saya pun keluar, saya tunggu kat luar. Lepas tu bos dia kata dah habis dah. Dah habis interview dia, saya pun masuk. Macam mana? Tak boleh lah, saiz tak ada. Lepas tu tak boleh jawab soalan. Saya pun bangkah, tak layak. Tiga-tiga tak layak. Maknanya kalau saya bagi layak pun tetap tak dapat. Sebab 2 orang lagi kata tak layak. Tapi benda tu tak habis kat situ.
Mak saudara saya punya baca sampai hati dia tak tolong. Aku besarkan dia kocik, mari aku dukung dia, aku semua baca habis. Tapi itulah harga dia bila kita nak jaga integriti kita. Tapi apa yang berlaku lepas tu, alhamdulillah, dia pun dah dapat kerja lain, dah kahwin, ada anak, isteri elok. Jangan kita risau. Kan kita sebut rezeki tadi. Adalah rezeki untuk kita. Kan? Bumi Allah ni luas. Dalam Quran sebut apa? Wa ma yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Baca. Siapa yang berhijrah, berubah, buat sesuatu tu fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas dan rezeki yang banyak. Apa yang kita takut? Betul atau tidak tuan-tuan dan puan-puan sekalian pernah cuba kerja macam-macam tampek tapi tak dapat. Tapi akhirnya dapat kat sini. Betul tak? Lagi baik pula kita dapat sini lagi baik. Dulu kita ingat yang tu yang kita nak tu baik. Kat sini kawan-kawan lagi baik, dapat bos yang baik-baik. Tukar je bos lagi baik. Tukar bos baru lagi baik. Amin. Confirm banyak kali lagi kau panggil aku. Tak adalah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini pun hari Jumaat, hari yang baik ya. Hari yang baik. Mana ilmu yang kita dapat ni, kita sebar panjangkan, kongsikan pada yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Cuma apa yang saya nak beritahu, orang kata terpandai-pandai tupai melompet, akhirnya jatuh ke tanah jua kan. Walaupun ceramah ni dah tamat kan, tapi segala yang baik ni samatkanlah kat dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang mulut menyebut, jasa baik luas menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan, sedikit makluman lah, nak maklumkan. Roket luar